Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Irfan Hamzi bin Iwan dari kumpulan 3 ini membentangkan tentang adab amalah tajuk fi tartibil qiraah, iaitu mengenai bacaan, tertib bacaan. Qala ulama al-ikhtiyaru an yaqra'a ala tartibil mushaf. Pilihannya ialah baca ikut susunan Quran. Fa yaqra'u al-Fatihah, fa yaqra'u al-Fatihah, summa al-Baqarah, summa Ali Imran. Membaca surah Al-Fatihah, kemudian Baqarah, kemudian Ali Imran, summa ma ba'daha 'ala tartib, dan kemudiannya mengikut tertib. Wa sawa'un qara'a fi salah aw fi ghairiha, sama ada membaca dalam solat ataupun di luar solat. Hatta qala ba'du ashabina, sehingga sebahagian daripada sahabat kami mengatakan, iza qara'a fi raka'atil ula suratu qul a'udzu birabbin nas, apabila baca pada rakaat pertama surah qul a'udzu birabbin nas, yaqra'u fi tsaniyah ba'da al-Fatihah min al-Baqarah, kemudian baca pada rakaat kedua selepas al-Fatihah kena baca surah al-Baqarah. Qala ba'du ashabina, sebahagian sahabat kami mengatakan, wa yustahabbu iza qara'a surah, digalakkan apabila membaca surah, ayat qara'a ba'daha allati taliha, membaca selepasnya mengikut susunan. Wa dalilu hadza, dan dalilnya ialah anna tartibal mushaf innama ju'ila hakaza li hikmah. Sesungguhnya tertib mushaf ini, susunan bacaan Quran ini dijadikan seperti ini ada hikmahnya. Fayambaghi an yuhafazu 'alaiha illa fima warada syar'u bi istisna'ihi. Dia mesti menjaga Al-Qurannya, menjaga peliharanya, illa fima warada syar'u bi istisna'i, kecuali apa yang dinyatakan dalam syarak sebagai pengecualian. Kasolati subhi yaumal jumu'ah, seperti solat subuh pada hari Jumaat. Yaqra'u fil ula suratul sajadah, membaca pada rakaat pertama surah sajadah. Wa fi tsaniyah hal ata'ala al-insan, pada rakaat kedua membaca surah al-insan. Wa salatil 'id, pada salat raya pada rakaat pertama fil ula suratul qaf, wa fi tsaniyah iqrabatis sa'ah, dan pada rakaat kedua membaca surah iqrabatis sa'ah. Wa raka'atis sunatil fajr, membaca dan solat sunat fajar pada rakaat pertama fil ula membaca surah qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad, dan pada rakaat kedua membaca surah qul huwallahu ahad. Wa raka'atil witr, dan pada solat sunat witir pada rakaat pertama membaca surah sabbihisma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca pada rakaat kedua baca surah qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah, dan rakaat ketiga qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain, dan pada rakaat ketiga membaca surah qul huwallahu ahad dan wal mu'awwizatain. Wal mu'awwizatain ni maksudnya 3 kulah sekali dengan termasuk dengan qul huwallahu ahad. Walau khalafa muwala faqra'a suratan la tali ula, jika ada langgar urutan, baca tak ikut yang pertama, atau langgar au khalafa tartib, atau langgar bacaannya, faqra'a surah, maka membaca surah yang sebelumnya. Langgar tertib tu macam dia baca depan dulu baru belakang. Dia baca belakang, aw khalafa tartib faqra as-surah thumma qara as-surah taqabbalaha, atau langgar perintah bacaan maka membaca thumma qara as-surah taqabbalaha, dia baca belakang dulu baru depan. Itu langgar, dibolehkan. Faqad ja'as bizalika atharun katsira, banyak kesan yang datang dari itu. Wa qad qara'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi raka'atil ula min as-subhi bil kahfi wa fi tsaniyah bi Yusuf, dan sesungguhnya Sayyidina Umar telah membaca pada rakaat pertama dalam salat subuh. Rakaat pertama dia baca surah Al-Kahfi, dan lepas tu rakaat kedua dia baca surah Yusuf.
Wa qad kariha jama'atu mukhalafat tartib al-mushaf. Terdapat golongan yang tidak suka langgar tertib Quran, tertib bacaan Al-Quran. Rawa Ibnu Abi Daud Anil Hasan, diriwayatkan daripada Ibnu Abi Daud daripada Al-Hasan, annahu kana yakrahu an yaqra al-Quran illa ala ta'lifihi fil mushaf. Sesungguhnya dia tidak suka baca Al-Quran melainkan ia ditulis dalam Al-Quran. Kiranya dia tak sukalah langgar tertib ni. Wa bi isnadihi sahihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qila lahu, dan sanad sahih daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, inna fulanan yaqra'ul Quran mankusan faqala zalika mankusul qalb. Sesungguhnya si fulan ini telah membaca Al-Quran dengan bacaan yang hancur, bacaan tunggang langgang, dan dia kata zalika mankusul qalb, dan itulah hati yang hancur. Wa amma qira'atu suratu min akhiriha ila awwaliha, dan adapun membaca surah daripada akhir hingga awal, famnu'un man'an muta'akkidan, adalah dilarang keras sama sekali. Fa innahu yuzhibu ba'da durubil i'jaz, dia telah melakukan pergerakan beberapa bentuk mukjizat, mengubah kinanya. Wa yuzilu hikmata tartibal ayat, dan hilangkan hikmah susunan ayat itu. Wa qad rawa Ibnu Abi Daud an Ibrahim Nakhai al-Imam Tabi'in Jalil wal Imam Malik bin Anas annahuma kariha zalik. Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Daud daripada Ibrahim Nakhai dan Al-Imam Tabi'in Jalil dan Imam Malik bin Anas, mereka tidak suka perkara itu. Wa anna Malikan kana yu'ibuhu wa yaqulu, dan sesungguhnya Imam Malik pernah menghinanya dengan berkata haza azim, ini hebat. Wa amma ta'limu subyan min akhiri mushaf ila awwalihi, dan adapun mengajar anak daripada akhir mushaf hingga awalnya, fahasan, maka itu baik. Dan laisa min hadzal bab, ini tidak termasuk dalam bab ini, tidak termasuk dalam perkara ini ya. Fa inna zalika qira'atun mutafasilah fi ayyamin muta'addidah, bacaan bersaingan pada beberapa hari, dan ma'ama fihi, dalam kandungannya, min tashilil hifzi alaihim, dan memudahkan penjagaan mereka untuk menghafalnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengupaskan tentang tajuk fi tafdilil qira'ah fil mushaf. Apa yang dimaksudkan dengan fi tafdilil qira'ah fil mushaf, iaitu penjelasan tentang keutamaan membaca dari mushaf. Yang pertama iaitu qira'atul Quran fil mushaf afdalu minal qira'ati ala zahril qalbi. Yang bermaksud membaca Al-Quran dari mushaf, iaitu teks yang bertulis, dianggap lebih utama dan aula oleh sebahagian ulama daripada membaca secara hafalan. Ini kerana melihat kepada mushaf sendiri adalah suatu ibadah. Dengan membaca sambil melihat mushaf, ia merupakan dua bentuk ibadah yang digabungkan, iaitu menjadi ibadah membaca Al-Quran dan ibadah melihat teksnya. Dan yang kedua iaitu wa naqala al-Ghazali fi al-Ihya anna katsirin min al-sahabati radhiyallahu anhum kanu yaqra'una fil mushaf wa yakrahuna an yakhruja yawman wa lam yanzuru fil mushaf. Yang bermaksud iaitu pandangan Imam Al-Ghazali dan Qari Husain. Kedua-dua ulama ini bersama-sama beberapa ulama lain dari kalangan salaf menyatakan bahawa membaca dari mushaf lebih baik, kerana ini disebabkan kelebihan ibadah dengan menggunakan mata untuk melihat mushaf. Dan amalan para sahabat dalam kitab Ihya Ulumuddin, iaitu Imam Al-Ghazali menyebut bahawa ramai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang sentiasa membaca dari mushaf dan mereka tidak suka jika sehari berlalu tanpa mereka melihat mushaf. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca mushaf, iaitu dengan cara melihat, tetapi juga melihat mushaf secara fizikal. Kesimpulannya berkenaan dengan tajuk ini, iaitu fi tafdilil qiraati fil mushaf, iaitu membaca dari mushaf bukan sekadar untuk menjaga hafalan, tetapi ia juga memberikan peluang, iaitu memberikan peluang untuk memperolehi pahala tambahan melalui ibadah melihat dan juga memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk tulisan. Disebabkan hadis ini, Rasulullah sangat menuntut kita membaca mushaf secara melihat. Tidak salah apabila kita membaca mengikut hafalan, tapi lagi aulanya seperti Imam Al-Ghazali dan juga ulama-ulama salaf telah mengatakan bahawa membaca mushaf dengan cara melihat adalah lebih baik. Salah satu contoh yang saya ingin kongsikan seperti kisah tadi, iaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyebut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meminta beliau untuk membacakan Al-Quran di hadapan baginda. Abdullah bin Mas'ud juga terkejut lalu berkata, "Wahai Rasulullah, adakah aku yang perlu membaca Al-Quran di hadapanmu sedangkan ia diturunkan kepadamu?" Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Aku suka mendengarnya daripada orang lain." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, berikut merupakan satu hadis yang diturunkan daripada yang dikisahkan tentang Abdullah bin Mas'ud. Walaupun Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Rasulullah sangat menyukai apabila mendengar seseorang itu membaca Al-Quran. Ia kerana apabila kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, ia juga seperti dalam hadis tadi yang menceritakan tentang kelebihan melihat Al-Quran. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahawa membaca dan mendengar Al-Quran dari mushaf mempunyai kebaikan dan kelebihan tersendiri, dan ia adalah sunnah yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW dan juga serta para sahabat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar dan saya akan menyambung adab hamalah yang bertajuk fi tafdilil qiraah fil mushaf, keutamaan membaca Al-Quran. Warwa ibnu Abi Dawud, dan diriwayatkan daripada Abu Ibnu Dawud, Al-Qira'ah fil Mushaf an kathir min as-salaf, telah meriwayatkan bacaan daripada mushaf daripada ramai daripada kalangan salaf, iaitu generasi awal umat Islam. Walam ara fi khilafan, dan aku tidak melihat ada perselisihan dalam hal ini, khilaf iaitu perlisihan. Walau qila, jika dikatakan innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, bahawa perkara ini berbeza mengikut individu atau seseorang, fi halatil qira'ah min al-mushaf wa an zahril qalb, maka disarankan membaca Al-Quran bagi orang yang dapat mengekalkan khusyuk dan tadabbur, iaitu ketenangan dan pemahaman, fi halatil qira'ah min al-mushaf wa an zahril qalb, yang sama ada ketika membaca Al-Quran atau menghafalnya. Wa tukhtarul qira'ah an zahril qalbi liman yakmulu bidzalika khusyu'uhu wa tadabburuh, maka lebih baik memilih membaca daripada hafal bagi orang yang dapat mengekalkan khusyuk dan tadabburnya. Wa yazidu ala khusyu'ihi wa tadabburihi law qara'a min al-mushaf, jika bertambah kekhusyukannya dan tadabburnya jika membaca Al-Quran. Lakana hadza qawlan hasana, maka ini ialah pandangan yang baik. Wal-zahir, dan yang jelas, anna kalam as-salaf wa fi'lahum mahmulun ala hadza tafsil, bahawa kata-kata dan perbuatan salaf boleh ditafsirkan mengikut perincian ini. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membatangkan
berkaitan tajuk al-faslu fi istihbab qiraati jama'atil mujtami'in wa fadli qari'ina minal jama'ati was-sami'in wa bayati fadilati min jama'ahum 'alaiha wa harradahum wa naba'ahum ilaina. Al-faslu adalah tajuk yang berkaitan dengan kemahuan membaca Al-Quran secara berjemaah dan kelebihan dan kelebihan orang yang membaca dengan kelebihan kumpulan orang yang mendengar, dan menerangkan juga tentang kelebihan orang yang mengumpulkan jemaah untuk menggalakkan mereka bersama-sama dengan jemaah. I'lam, ketahuilah bahawa sesungguhnya inna qira'atal jama'ati mujtami'in, sesungguhnya membaca dalam berjemaah dengan bersama-sama mustahabbatun bidalaili zahirah, ialah sangat digalakkan dengan dalil yang jelas. Wa af'ali salafi wal khalafi mutazahirah, dan perbuatan ini telah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf dengan bukti yang jelas. Faqad sahha, maka sesungguhnya telah dibuktikan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada riwayat Abi Hurairah wa Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhuma annahu qala, daripada riwayat Abi Hurairah dan Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhuma annahu qala, sesungguhnya mereka berkata, ma min qaumin yazkurunallaha ta'ala, mana daripada kaum yang mengingati Allah subhanahu wa ta'ala, illa hafat bihimul malaikah, kecuali malaikat melindungi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat melimpahi mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan ke atas mereka itu sakinah, iaitu kelebihan pula, iaitu ketenangan. Wa nazalat alaihimus sakinah, dia diturunkan ke atas mereka itu ketenangan. Wa zakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah mengingatkan mereka tentang orang-orang yang bersama mereka. Maksudnya Allah akan mengingat tentang orang yang bersama-sama dengan mereka. Qala Tirmizi hadisu hasan sahih, berkata Tirmizi, hadis ini ialah hadis hasan sahih. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah, semoga Allah merahmatinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillahi ta'ala, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka semua membaca kitab Allah, wa tadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari antara satu sama lain, illa, kecuali nazalat, diturunkanlah alaihimus sakinah, ke atas mereka semua itu ialah sakinah, ketenangan, wa ghasyiyat anhumur rahmah, dan dilimpahi oleh mereka itu segala rahmat, wa hafathumul malaikah, dan disebut-sebut mereka itu oleh malaikat, wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka semua itu akan diingati oleh Allah disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud bi isnad sahih ala syarti Bukhari wal Muslim. Riwayat Muslim dan Abu Dawud dengan isnad yang sahih, atas syarat-syarat yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seterusnya, wa an Muawiyah, dan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja nazkurullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada halakah sahabatnya, maka berkata, kharaja ala khalqi, telah keluar daripada kumpulan para sahabat
faqala, maka Nabi SAW berkata, ma yujlisukum, apa yang menyebabkan kamu duduk bersama? Faqalu, maka para sahabat berkata, jalasna nazkurullah ta'ala, duduknya kami ini nazkurullah ta'ala, kami mengasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahmaduhu lima hadana lil Islam, dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah memberikan kami Islam, wa manna alaina bih, dan daripada ke atasnya segalanya. Segalanya. Faqala, maka berkata, atani Jibril sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku Jibril sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarani, maka dia menghabarkan kepada aku, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yubahi bikumul malaikah, telah menyebut-nyebut kamu kepada para malaikat ni. Rawahul Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i, riwayat Muslim, Tirmizi dan Nasa'i, dan berkatalah Tirmizi, hadis ni ialah hadis hasan. Wa ahadisu fi hadzal qira'ah hadza katsira, dan banyak lagi hadis-hadis yang macam di atas tu, yang banyak lagi lah hadis-hadis yang ada. Wa rawad Darimi bi isnadi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, dan diriwayatkan oleh Darimi dengan isnadnya daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkatalah dia, man istama'a ila ayati min kitabillahi ta'ala, sesiapa yang berkumpul, sesiapa yang mendengar, sesiapa yang berkumpul kepada ayat daripada kitab Allah, sesiapa yang berkumpul untuk mendengar ayat daripada kitab Allah, kanat lahu nuran, akan diberikanlah mereka itu cahaya. Dan warawa Ibni Abi Daud, dan diriwayatkan oleh Ibni Abi Daud, anna Abad Darda, sesungguhnya Abu Darda lah, radhiyallahu anhu, kana yadrusul Quran ma'a nafari yaqra'una jami'an. Abu Darda ni sedang belajar Al-Quran bersama orang-orang secara beramai-ramai. Inilah salah satu kelebihan yang Nabi tunjukkan kepada umatnya supaya mempelajari Al-Quran secara bersama-sama, seperti mana yang telah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Haziq bin Azli. Hari ini saya akan menyambung pembentangan yang telah dibentang oleh saudara Aizat tadi. InsyaAllah kita akan membacakan beberapa hadis dan saya akan terangkanlah poin-poin yang di dalam hadis tersebut. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Warawa banu Abi Dawud fadlad darasati mujtami'ina an jama'atin min afadilis salafi wal khalafi wa qudatil mutaqaddimin. Maksud dia, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud tentang keutamaan belajar, menyebutkan beberapa golongan dari sebaik-baik pendahulu dan ulama yang mulia. Maksudnya Ibnu Abi Dawud ni dia menerangkan tentang keutamaan belajar, dan dia menyebutkan beberapa golongan dari sebaik-baik pendahulu dan ulama yang mulia. Wa an Hassan bin Atiyah wal Auza'i annahuma qala awwalu man ahdatha ad-darasata fi masjid Damsyik Hisham bin Ismail fi qadamatihi ala Abdul Malik bin Marwan. Maksudnya daripada Hasan ibnu Atiyah dan Al-Azwa dan Al-Auza'i, kedua-duanya berkata, yang pertama kali memperkenalkan pengajian di Masjid Damsyik ini ialah Hisham bin Ismail semasa pemerintahan Abdul Malik ibnu Marwan. Okey, seterusnya, wa amma ma rawa banu Abi Dawud an Dhahhaki bin Abdurrahman bin Arzab annahu ankara hadhihi dirasata wa qala ma ra'aitu wa la sami'tu
وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيت أحدا فعل وأبني وهبل قال قلت لمالك أريت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها فأنكر ذلك وعابه وقال ليس هكذا كان يصنع الناس إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرض فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف. Maksud dia, adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Al-Sahib bin Abdul Rahman bin Azrib bahawa dia tidak menyetujui jenis kajian ini dan berkata, saya tidak melihat dan tidak mendengar bahawa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, bermaksud belajar dengan cara ini. Maksud dia sahabat cakaplah, maksudnya imam tu cakap dia tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar bahawa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pembelajaran dengan cara ini, maksudnya belajar dengan cara bertalaki. Tapi dicakap kat sini diriwayatkan daripada Wahab bin Malik yang berkata, aku berkata kepada Malik, aku telah melihat orang berkumpul membaca satu surah bersama-sama dalam satu kumpulan menghafalnya. Adakah ini tidak diperkenankan? Baginda bersabda, bukan begini cara manusia dahulu, melainkan seorang lelaki membaca kepada orang lain. Maksudnya seorang lelaki ni dia baca kepada orang lain dan orang lain tu menghafal selepasnya. Penerukan ini adalah untuk perbezaan daripada pendahulu dalam cara mereka. Okey, seterusnya, walima yaqtadihi dalil fahuwa matsrukun wal i'timadu ala ma taqaddama min istihbabiha lakin lil qiraati fi hal ijtima'i syurutun qaddamna in bagi an yu'tana biha wallahu a'lam. Okey, dekat sini dia kata, oleh kerana ia tidak memerlukan dalil, maka ia ditolak berdasarkan apa yang telah disebut sebelum ini mengenai syarat-syarat yang dibenarkan untuk berkumpul untuk mengaji. Seseorang harus menghindarinya dan Allah lebih mengetahui. Okey, maksud daripada hadis ni dia cakap kerana benda ni tidak memerlukan dalil, jadinya dia ditolak berdasarkan apa yang telah disebut sebelum ini mengenai syarat-syarat yang dibenarkan untuk berkumpul untuk mengaji ni lah. Lepas tu seseorang dia perlu harus menghindari dan Allah lebih mengetahuinya. Okay. Seterusnya perenggan yang terakhir, wa amma fadilatu man yajma'uhum 'ala al-qira'ati fa fiha nususun kathiratun ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam ad-dallu 'ala al-khairi ka fa'ili wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am wal ahadithu fihi kathiratun wa qad qala Allahu 'azza wa jalla wa ta'anu 'alal birri wat taqwa wa la syakka fi 'izami ajri as-sa'i fi dhalik. Apa yang saya faham daripada hadis ni, dia kata ada pun manfaat yang diperolehi dari perhimpunan untuk mengaji kan. Dia terdapat banyak nas yang menyokongnya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi petunjuk ni kepada kebaikan adalah seperti orang yang melakukannya. Dan Nabi bersabda, jika Allah memberi petunjuk melalui kamu seorang lelaki, itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Terdapat banyak hadis tentang perkara ini dan tidak syak lagi bahawa pahala bagi orang yang berusaha dalam perbuatan tersebut adalah besar membandingkan keutamaan ketakwaan. InsyaAllah itu saja daripada tajuk yang saya bentang. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang akan dibahas ialah fi rafi'i as-sawt bil qira'ah. Apa itu fi rafi'i as-sawt bil qira'ah?
Ia adalah mengangkat suara ataupun menguatkan suara dalam membaca. Hadza faslun muhimmun yanbaghi an yu'tana bih. Ini adalah satu pembahasan yang penting untuk diberi perhatian. I'lam annahu ja'at ahadithu kathiratun fi sahih wa ghairi. Ketahuilah bahawa terdapat banyak hadis dalam kitab-kitab yang sahih dan lain-lainnya yang menunjukkan istihbab rafi'is saut bil qiraah. Disunnahkan ataupun dianjurkan untuk menguatkan suara dalam membaca. Dan waja'at atharun dalatun 'ala istihbab al-ikhfa' wa khafd as-saut. Dan ada juga riwayat asar-asar ataupun sandaran yang mengatakan, yang menunjukkan istihbab al-ikhfa' wa khafd as-saut. Dianjurkan ataupun disunnahkan untuk memperlahankan suara dalam membaca. Bab ini membahas tentang perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan lebih afdal untuk menguatkan suara, dan ada pula yang mengatakan lebih afdal untuk memperlahankan suara. Qala Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu min al-ulama. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama yang lain menyatakan bahawa wa tariqul jam'i bainal akhbar wal athar al-mukhtalifati fi hadha. Bila digabungkan bainal akhbar, di antara hadis-hadis, wal athar dan sandaran-sandaran al-mukhtalifati fi hadha, berkenaan bab ini, annal israr ab'adu min ar-riya. Sesungguhnya memperlahankan suara dapat menghindari daripada riya. Fahuwa afdal fi haqqi man yakhafu dhalik. Maka lebih afdal ataupun lebih baik bagi mereka yang takut akan perasaan riya tadi. Fa illam yakhafir riya, maka sesungguhnya bagi mereka yang tidak takut akan perasaan riya, fal jahru wa raf'is saut afdal. Maka bagi dia lebih afdal untuk menguatkan suara dalam membaca. Sebab apa lebih afdal menguatkan suara ni? Sebab li'anna al-amala fihi akthar. Sebab lebih banyak yang mengamalkan membaca kuat daripada memperlahankan suara. Li'anna faidatahu tata'adda ila ghairi. Dia dengan membaca kuat juga mendatangkan faedah yang diperolehi kepada orang lain. Wan naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Dengan menguatkan suara dapat manfaat yang diperolehi bila membaca kuat, bila menguatkan suara lebih banyak ataupun lebih utama daripada manfaat orang yang membaca dengan suara yang perlahan. Dengan menguatkan suara juga dapat li'annahu yuqidhu qalbal qari', dapat menetapkan hati orang yang membaca. Dengan menguatkan suara dapat membantu memperkuatkan iman. Dengan menguatkan suara juga dapat memberi ketenangan. Dengan menguatkan suara juga dapat meyakinkan dalam hati mereka, dalam hati orang yang baca ataupun mendengar Al-Quran. Dan ketika seseorang itu membaca Quran dengan niat yang ikhlas, dapat memberikan ketenangan jiwa, dapat bimbingan hidup, serta dapat menguatkan keyakinan mereka terhadap ajaran Allah. Lepas tu wa yajma'u hammahu ila al-fikri fi, dapat meredakan rasa risau dalam fikiran. Dalam surah Ar-Ra'd Allah SWT berfirman ayat 28, faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi syaitanir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram ataupun hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, ala bi dzikrillah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Apabila hati menjadi tenang, fikiran pun akan tenang. Wa yasrifu sam'ahu ilaih, dan dengan menguatkan suara dalam membaca juga dapat fokus dengan bacaannya. Bila kita baca kuat, kita dapat fokus dengan bacaan kita tu. Wa yatarudun naum, dengan baca kuat juga dapat mengelakkan daripada tidur. Wa yazidu fin nasyati, dan menguatkan suara juga dapat menambahkan semangat.
wa yuqidhu ghairuhu min na'imin aw ghafilin wa yunashitu. Dan dengan menguatkan suara juga dapat membangunkan orang yang tidur ataupun orang yang lalai, dan dapat menambah semangat orang itu. Qalu fahmahma hadaru syai'un min hadhihi niyah, meskipun keutamaan satu itu tak kiralah membaca dengan suara yang kuat ataupun membaca dengan suara yang perlahan, bergantung pada niat. Maka dekat sini dibagi tahu lebih afdal untuk menguatkan suara dalam membaca. Fa ini jitama'at hadhihi niyah, maka apabila digabungkan beberapa niat yang baik tadi, tadha'afa al-ajru, maka Allah akan bagi ganjaran yang berlipat kali ganda. Betapa besarnya ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka yang baca Al-Quran dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Seterusnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali beliau bagi tahu al-qira'atu fil mushaf afdal. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih baik ataupun lebih afdal. Sebab mungkin dengan tengok mushaf ni kita lebih fokus dalam bacaan dan dapat menghindari daripada kesalahan. Contoh saya ambil daripada Nazam Asy-Syatibi, wa hamzatu ma azkahu min mutawadi'in imaman saburan lil Qur'ani murattila. Bait ni bagi tahu Imam Hamzah dia mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari melihat mushaf. Dia seorang yang mukri. Beliau boleh je baca Quran tanpa melihat mushaf, lancarkan Quran tanpa lancarkan Al-Quran tanpa melihat mushaf. Tapi beliau membaca Quran ataupun murajaah dengan melihat mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan sambung daripada sahabat saya itu Muaz. Wa ammal atharu munqalah fakathirah wa ana ashiru ila atraf min ba'daha thabata fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adhina Allah li shay'in ma adhina lin nabiy hasana as-saut yataghanna bil Quran yajharu bih, rawahu Bukhari wa Muslim. Wa ammal athar, dan adapun athar ni adalah pendapat kebanyakan para sahabat yang menulis berkenaan dengan perkara tersebut, dan saya kemukakan sebahagian darinya. Diriwayatkan daripada kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti yang didengarnya dari seorang nabi yang bagus suaranya melagukan Al-Quran dan menguatkan suaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud daripada hadis ni adalah untuk menggalakkan kita memperindahkan, memperbaguskan bacaan ketika membaca Al-Quran. Wa ma'na adhana istama'a wa huwa isyarah ila ridha wal qabul wa an Abi Musa ila al qabul. Makna istama'a iaitu berarti mendengar. Ini adalah isyarat kepada keredaan dan penerimaan. Wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad utita mizmaran man mizmara ala Daud, rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, engkau telah diberi seruling dari seruling keluarga Daud. Riwayat Bukhari dan Muslim. Makna daripada seruling tu sendiri ialah suara yang merdu. Maksudnya Nabi Daud ni Allah SWT kurniakan kepada beliau suara yang merdu.
laqad ra'aitani wa ana istama'a li qira'atikal. Wa fi riwayat Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad ra'aitani wa ana istama'a li qira'atikal bariha. Dalam satu riwayat Imam Muslim disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, aku bermimpi mendengar bacaanmu semalam. Wa rawahu Muslim min riwayati Barid bin Khasib wa an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu ashaddu adina ila ar-rajul hasan as-sawt bil Quran min sahibal qainah ila qainah. Rawahu Ibnu Majah. Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Barid Ibnu Al-Khushayb dan dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sesungguh Allah lebih mendengar orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu daripada pemilik hamba perempuan kepada hamba perempuannya. Riwayat Ibnu Majah. Wa an Abi Musa aidan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni la'araf aswatu rafqatal ash'ariyyin bil lail hina yadkhulun wa a'raf mazalahum kullu min aswatihim bil qira'ah bil lail wa in kanat lam azmanazilahum hina nazalu bin nahar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Musa pula, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengenali suara rombongan al-Ash'ariyin waktu malam ketika mereka masuk, dan aku mengenal tempat-tempat mereka dari suara mereka ketika membaca Al-Quran di waktu malam, meskipun aku tidak melihat tempat-tempat mereka ketika mereka berhenti di waktu siang. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ash'ariyin maksudnya dekat sini ialah rombongan daripada Yaman, yang mana pada ketika itu rombongan ni merupakan satu rombongan yang kata rombongan yang dimuliakan, rombongan terbesar. Wa'anil Barra bin Azib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Quran bi aswatikum. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa ghairuhuma. Diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan lainnya. Wa rawa Ibnu Abi Dawud bin Ali radhiyallahu an annahu sami'a dajatan nas fil masjid yaqra'una al-Quran faqala tubi lahaula'i kanu ahabban nas li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ali radhiyallahu an bahawa dia mendengar suara orang-orang membaca Al-Quran di dalam masjid. Kemudian dia berkata, beruntunglah mereka ini, mereka orang-orang yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah saya akan teruskan pembentangan daripada Irwan Shah tadi. Wa fi ithbatil jahri ahadith kathirah, dan pembuktian pembacaan Al-Quran secara kuat itu terlalu banyak. Wa ammal athar, dan adapun athar sandaran anis sahabah, daripada sahabah wa tabi'in dan juga tabi'in, min aqwalihim, daripada percakapan, af'al dan juga perbuatan mereka. Fa aktsaru min an tuhsar, banyak daripada yang boleh dikira.
wa ashharu min an tudhkar, terlalu masyhur untuk disebutkan. Wa hadha kulluhu fi man la yakhafu riya'an wala i'jaban, dan kesemuanya ini tidak takut akan perasaan riak dan juga ujub dalam diri mereka. Saya akan bagi tahu apa itu riak terlebih dahulu. Riak, kata daripada Imam Habib Abdullah, adalah menuntut kedudukan atau meminta dihormati daripada orang ramai dengan amalan yang ditujukan untuk akhirat. Dan ujub ini pula apa? Ujub bermaksud bangga akan diri sendiri, yakni merasa kagum terhadap diri sendiri kerana kelebihannya atau sesuatu yang terdapat pada dirinya. Wala nahwahuma minal qabaih, dan juga perbuatan-perbuatan, dan tidak takut akan perbuatan-perbuatan yang buruk lainnya. Dan ada juga dinukilkan daripada jemaah, sekumpulan jemaah daripada salaf, ikhtiyarul ikhfa, mereka ini lebih suka akan merendahkan suara mereka, merendahkan li khawfihim, suara mereka, mimma zakarna, dengan apa yang akan kami sebutkan. Fa'anil a'mash, daripada A'mash. A'mash ni siapa? A'mash ni nama betul beliau adalah Sulaiman bin Mihran. Beliau ini para tabi'in di peringkat akhir yang sempat belajar dengan para sahabat. Beliau ini digelarkan sebagai mushaf kerana kecerdasan akalnya dan juga kejujurannya. Beliau ini banyak keunggulan, tetapi saya mengambil tiga sahaja. Yang pertama, orang yang paling fasih pembacaan Al-Quran. Yang kedua, paling banyak hafalan hadisnya. Dan ketiga, ahli dalam bidang faraid. Katanya A'mash, beliau berkata apa? Dakhaltu ala Ibrahim, telah masuk seseorang ke dalam rumah Ibrahim, wa huwa yaqra'u fil mushaf, dan beliau sedang membaca Al-Quran. Fasta'dzana alaihi rajulun faghattah, lalu beliau menutup Al-Quran beliau sendiri. Wa qala la yara hadha anni aqra'u kulla sa'ah, dan telah berkata Ibrahim tadi, la yara hadha anni, jangan sampai orang melihat ataupun mengetahui akan aku aqra'u kulla sa'ah, membaca Al-Quran ini setiap masa. Ini menunjukkan bahawa Ibrahim tadi tidak mahu akan ada sifat ujub dan riak dalam diri beliau. Beliau berdalil menggunakan dalil apa? Salaf tadi beliau berdalil menggunakan hadis daripada Uqbah bin Amir. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahiru bil Quran, orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan, kal jahiri bis sadaqah, seumpama orang yang bersedekah secara terang-terangan. Wal musirri bis sadaqah wal musirru bis sadaqah, dan orang yang membaca Al-Quran secara senyap, kal musirri bis sadaqah, seumpama orang yang bersedekah secara senyap. Rawahu Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasa'i, dan berkata Imam At-Tirmidzi bahawasanya hadis ini adalah hadis hasan. Daripada Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, beliau menjelaskan adab-adab membaca Al-Quran. Beliau berkata, wa istahibbu al-israr bil qiraah, disunatkan untuk membaca Al-Quran secara perlahan. Dalilnya apa? Dalilnya daripada Uqbah bin Amir tadilah. Berkata Imam At-Tirmidzi, makna hadzal hadis, makna daripada hadis Uqbah bin Amir tadi, anna alladhi yusirru bil qiraati al-Quran afdalu min alladhi yajharu biha, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran secara senyap ini lebih afdal daripada orang yang membaca Al-Quran secara terang. Kerana sesungguhnya sadaqat as-sirri afdalu 'inda ahli al-'ilm, kerana sedekah secara senyap ini lebih afdal di sisi ahli al-'ilm, yakni di sisi ahli ulama, min sadaqatil 'alaniyah, daripada sedekah secara terang-terangan. Dan beliau berkata lagi, wa inna ma ma'na hadza 'inda ahli al-'ilm, dan sesungguhnya ini makna hadza 'inda ahli al-'ilm, makna daripada sisi ulama, likai ya'mana, supaya orang itu terhindar daripada minal ujub, daripada sifat ujub. Lianna alladhi yusiru bil amal, kerana sesungguhnya orang yang beramal dengan Al-Quran secara senyap itu, la yukhafu alaihi minal ujub, tidak takut akan perasaan ujub. Wa annahu in khafa bisababil jahri, dan adapun sesungguhnya orang itu takut
membaca Al-Quran syai'an mimma yakrahu, dan sesuatu yang tidak diingini, lam yajhar, dan tidak perlulah membaca Al-Quran secara kuat. Wa illam yakhaf, dan jikalau tidak takut, istuhibbal jahr, maka disunatkan lebih afdal untuk membaca secara terang-terangan. Membaca Al-Quran dengan suara yang kuat afdal bagi orang yang tidak ada perasaan riak. Yang pertama, tidak mengganggu orang lain yang sedang salat ataupun tidur ataupun selainnya. Ini kerana membaca dengan nyaring, manfaatnya juga akan diperoleh orang lain daripada mendengarnya, yakni mempelajarinya, merasai, dan juga merupakan syiar terhadap agama. Ia mampu menguatkan semangat, mengelakkan tidur, memberi semangat kepada orang lain. Fa in kanatil qira'atu min jama'ati mujtami'in, ini pembacaan Al-Quran ini dilakukan dibaca secara kuat apabila membaca berjemaah. Ta'akkada istihbab, diutamakan untuk membaca secara kuat. Lima qaddamnah, berdasarkan alasan yang disebutkan. Walima yahsulu fi, dan hasil daripadanya naf'i ghairihim, mendapat manfaat. Mereka yang mendengar tadi mendapat manfaat. Jadi sampai situ saja pembentangan saya. Wallahu taala a'lam.